wajibatul imami. Ini ialah perkara-perkara yang wajib bagi pemimpin. Ini dikatakan perkara-perkara yang wajib bagi pemimpin ataupun bagi imam. Ni orang panggil perkara yang wajib, perkara yang kena buat, orang panggil tugasan bagi imam. Gapo dia tengok? Wajibatul imami. Ai hazihi bermula ini ni. Wajibatul imami. Ialah perkara yang kepastian, segala perkara-perkara yang wajib, yang kepastian tugas bagi imam. Nah, gapo dia tengok? Qad alimna, sesungguh telah mengetahui oleh kami. Pasal makna molek. Qad alimna, hanya sungguhnya mengetahuilah oleh kami. Anna wazifatal imami, ialah gapo dia? Akan sesungguh bahasa tugas dan pekerja mana wazifah. Apa wazifah? Yakni kerja tugas bagi pemimpin dan bagi imam itu. Gapo dia? Iya wazifatul imam. Tugas imam, pekerjaan bagi pemimpin ini hirasatuddin, ialah nak menjagakan agama. Ni orang panggil wazifah. Ia gapo wazifatul iman? Hiya hirasatuddin, ialah menjagakan agama. Ni tugas supaya kita kata fok bomo. Tugas saya gapo wazifah bomo? Yakni jaga orang sakit. Deh. Kita nak misal mudah-mudah fok bomo, fok empat ataupun fok payabang. Apakah wazifah bagi payabang? Apakah wazifah bagi doktor? Apa wazifah bagi naifat? Ialah jagakan orang sakit. Nanti ubat pada orang sakit, mari tanya orang sakit berasalah mana, berasa beda ke tak beda. Tu orang panggil gawa wazifatu ad-doktor. Adapun wazifah bagi al-imam, yakni tugasnya kerja bagi pemimpin, ialah nak jagakan agama Allah Subhanahu wa taala. Tulis wakhih bahawa hirasatuddin, satunya nak jaga agama Allah. Satu. Yang kedua, tugasnya bagi imam pemimpin ni wa kifayatul ummati, nak menjagai dan pula nak memadai al ummati, akan umat. Makna nak memadai dan pula nak mencukupi umat. Umat ada susah, maka dialah yang tolongnya. Umat berasa kata tak larat, maka pemimpin ialah bantunya. Maka dia ni satu orang yang dapat memadai, mencukupi, lagi pula mengkifayah akan umat itu. Tengok. Fal wajibu alaihi, maka bermula perkara yang wajib. Ni tafriq pada qad alimna anna wazifatal imam. Yang pertama tugasnya nak jagakan agama. Yang kedua nak mencukupi. Lagi pula nak memadai umat mana, rakyat mana ada kekurangan ai. Maka pemimpin pun kira bercara awak taking aiwi ke dia. Umat ini tak cukup makan, maka hantarkan masalah sabiang ke dia makan ning dia. Tengok. Fal wajibu alaihi, maka bermula perkara yang wajib, perkara yang kepasti, perkara yang mesti. Alaihi, ke atasnya, ke atas imam. Perkara yang wajib, perkara yang pasti ke atas imam. Izan, pada ketika itu. Ayat ni ketika mana? Tak. Nah, domi tu. Tak orang panggil tepat kembali dia. Izan, yakni pada ketika itu. Hina is kanal imamu, ataupun kanatil wazna, kanal imam tu. Hina is pada ketika itu. Ketika mana? Ketika kita katanya kanal imamu, ataupun tak sini. Izan pada ketika itu. Hina is kanat wazifatul imami hiya hirasatuddin. Tak tidak? Hina pada ketika itu. Hina is kanat wazifatul imami hiya hirasatuddin, yakni tugas bagi imam itu ialah nak menjagakan agama tu. Maka perkara wajib di atas imam. Tengok ayyakuna syar'u, ialah adalah, bahasa adalah syarak tu. Syarak ni kita tahu undang-undang agama ni.
Syarak dan undang-undang konung agama ni. Dah, apa dia? Qaidahu ialah orang yang duk menuntung akan dia akan al-imam. Yakni nak kata undang-undang agama daripada Quran, daripada hadis, inilah satu perkara yang duk pimpinkan imam itu. Makna kata qaid bagi imam, yakni pemimpin bagi imam, orang yang nanti duk pimpinkan imam ialah apa? Ialah kena kepada syarak ataupun undang-undang agama. Sebab itulah orang panggil apabila imam itu dia jalan di atas garisan agama, dia berjalan di atas garisan bagi Quran, maka dia turut dengan cara Nabi dan dia turut dengan cara Khulafaur Rasyidin. Makna kata iman ini dia tak jadi geleweng, dia tak jadi metang, dia tak jadi berkelai kabut. Sebab syarak itu sebagai jadi qaid, dia pemimpin dia. Pasti molek nah. Sebab tu orang jadi imam tu tak boleh tinggal Quran, tinggal hadis. Lepas tu kalau tinggal Quran, tinggal hadis, orang panggil imam ni motai. Motai jadi ikut rock, nak jadi ikut dunia. Kadang-kadang hasil dia ni untuk rakyat, dia masuk kocek dia. Kadang-kadang hasil dia untuk ramai, maka dia buat untuk peribadi. Sebab apa? Sebab orang panggil qaid, dia tak ada pemimpin dia daripada Quran dan hadis ataupun daripada qanun-qanun syarak undang agama. Orang panggil tidak bersama dengan dia, maka sebab itulah dia saat itu berkelai kabut. Tengok dah. Kemudian apabila syarak saat itu jadi qaidahu, yakni jadi pimpinan dia, jadi orang yang bawa dia. Supaya ni lah kita tahu terlibat ni pergi orang bawa dia, witi percaya. Misalnya kita ada ti percaya, maka ti percaya nanti dia betul dia, nampak tak neben, nampak belak. Hai, mu tak boleh jalan lah tu lah. Mu jalan lah tu, kapung tengok mu sikit lagi, kapung tak pilih mu. Qaid bagi dia. Orang panggil ada ti percaya. Ada orang nanti nasihat dia, nanti wibaik dia tahu. Nampak jalan belak dah tu neben. Tembel mu jangan dah tu. Nampak ni masalah ni hak orang kapung ni. Masalah kaji wari hatta mari kain baju ni suruh bagi orang kampung, pas mudok taruh apa moh. Bagi kalau orang kampung lebih tak apalah murid taruh ni, orang kampung tak ada bagi. Pas orang kampung tahu cakap tahu baju ni pakaian ni suruh bagi ke rakyat. Mungkin dok taruh moh tak kena. Dia orang kampung tu tahu. Tak punah. Misal nak misal. Dah. Kama dia syarak tu sebagai jadi qaid ataupun jadi pimpinan bagi dia, la yanharifu. Tiada berpaling ia al-imam. Peng negara. Negara kan peng. La yanharifu. Tiada berpaling ia imam. Apabila syarak jadi pimpinan dia, syarak jadi duk nanti modi dia, la yanharifu. Tiada berpaling ia imam. Yamnatan ataupun yumnatan, ke kanan. Dia tak paling kanan. Wala yusratan, dan dia tak paling kiri. Ni. Salah tayar ni imam. Maka orang nanti tak betul ya ni. Jawab dia. Ialah kena kepada syarak. Undang-undang Allah Ta'ala ni dia betul dia. Dia jadi pimpin dia. Nanti modi dia. Maka apabila undang-undang syarak duk modi dia, maka dia tu tak paling lah. Kani tak paling lah. Okay? Straight. Orang panggil bahasa Arab ni. Duri. Apa duri? Straight. Ke depan straight. Kerana apa? Syarat kata mujallah betul ni. Jalan kepada siratil mustaqim. Ataupun siratil haq. Ataupun kepada wajah orang panggil ilatijahi. Kepada itijah. Kepada menghadapi yang betulnya. Ataupun duri straight. Jangan duk paling kanan. Jangan paling kiri. Kalau mu paling kanan, ada yang nak tipu mula kanan. Kalau mu paling kiri, ada yang kiri nak tipu. Sebab itulah bagi imam pemimpin, dia jalan straight pergi ke depan. Tidak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Pasal mana molek? Boh molek bagi tu. La yanharifu, apabila syarak tu orang yang duk betul dia, orang yang duk pimpin dia, orang yang nanti gawak, nanti duk bedang dia, maka imam itu tidak berpaling ia ke kanan, la yanharifu yumnatan wala yusratan, dan pula tidak ke kiri. Kemudian tidak berpalinglah oleh imam ke kanan ke kiri. Amma ja'a, boleh baca yumnatan yamnatan tu, yusratan yasratan, kita boleh koma. Kemudian tidak berpaling ia, bukan dia mudah makna tu. Amma ja'a, daripada barang yang datang ia barang. Makna kata dia tak paling kanan,
tak paling kiri daripada barang, daripada hukum-hukum jaa yang datang ia fi kitabillah, di dalam kitab Allah dalam Quran. Mana ya tak paling kiri, tak paling mana? Makna kata ya direknya, straight-nya dengan apa Quran tu kana, apa kitab Allah Taala kana ke mana, maka ya straight ke tu. Kenapa boleh tak paling kanan paling kiri dah? Kitabillah ni allazi la ya'tihil batilu, yang tiada datanglah akan dia akan kitab Allah, tidak datang al-batilu, oleh perkara yang palsu dan perkara yang batil. Perkara yang bohong pun tak datang di dalam Quran. Perkara yang palsu pun tidak datang dalam Quran. Perkara yang tak sebenar tak datang dah dalam Quran. Min baina yadai, min baini yadaihi, daripada hadapannya, hadapan bagi al-imam, wala min khalfihi, dan pula di belakangnya, belakang bagi imam. Makna katanya apabila imam saat ni, dia saat ni tu satu tugas dia ialah nak hirasatuddin, dia nak menjagakan agama Allah, itu tugasan bagi pemimpin. Yang kedua, dia tu nak mencukupi dan pula dia nak mengawali bagi umat-umat dia. Mana umat yang susah dia lah batu, umat yang sakit dia bagikan ubat kan. Maka syarat tu sebagai orang yang duk berdongkan akan dia, maka dia tak paling kanan kiri, kerana kitab Allah tu tidak datang oleh kebatilan, oleh kepelsuan ataupun oleh bohong di hadapan dia ataupun di belakang. Mana kata kitab Allah syarat ni dia tak kecek bohong weh. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula ia tak paling kanan, tak paling kiri daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi hak datang dalam sunnah Nabi, bagi datang di dalam hadis Nabi, maka perkara-perkara tu pun orang panggil tak jadi batil juga. Maka benda-benda ni semua orang panggil duk bedongkan akan dia, duk modi dia. Sunnah Rasulullah mana? Al-adilati, yang adil, ia sunnah Nabi. Ada sunnah Nabi yang teradil, yang betul. Lagi pula as-sahihati, yang sahihah. Ada yang sehat, yang segar, yang sempurna. Dua makna Quran yang tidak datang akan dia oleh kebatilan, dan sunnah Nabi yang datang kepada pemimpin itu ialah dikatakan yang betul, yang bersama lagi pula yang sahihah. Lagi pula imam ni ia kena turutnya syarat saniti, yang pertamanya kena pada kitabullah, dan syarat yang kedua kena pada apa? Ialah undang-undang ini yang datang daripada cara Nabi, sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga imam ni tak boleh tinggal ijma'i a'immatil muslimina fil asril awal, dan dia sakning tu tak paling kanan, tak paling kiri, tak ada tengok kanan kiri. Ya tak tengok dah pakai striknya daripada kitab Allah, bagi hak datang di dalam kitab Tuhan, di dalam Quran, dan pula hak datang dalam hadis, maka ia tak paling kanan kiri, dan pula ia tak paling kiri kanan juga daripada sebulak suara bagi ulama-ulama muslimin. Tanah wa ijma'i a'immatil muslimin, ia tak paling kanan kiri daripada sebulak suara daripada ulama-ulama Islam semua. Mana ulama Islam sebulak suara ulama-ulama Islam? Fil asril awwali, yakni pada korung yang pertama. Korung mana? Yakni asrus sahabah, yakni korung bagi para sahabat. Ini orang panggil korung yang pertama. Heran ni? Tengok sini, Pok nak jadi pemimpin satu hari. Nak jadi tok imi ko, nak jadi tok nebe, tapi tok nebe payah sikit sebab dia kena duduk dengan kerja seumur. Bagi orang jadi tok imi, nak besar lalu dah jadi tok imi sikit lagi. Yang pertamanya, kita kena pegang dengan Quran, pegang dengan hadis, pegang dengan ijma', jangan tinggal. Jadi kalau kita duk jadi wawih dengan Quran, duk wawih dengan hadis, duk wawih dengan ijma' ulama, bermakna di dalam pimpinan kita saat itu orang tiada tak boleh nak jaga agama, tak boleh nak memadai dan nak mengawali mencukupi bagi umat. Tengok. Fa in fa'ala dhalika, maka jika memperbuatlah ia imam, dhalika akan dimakan itu, akan mazukir,
mimma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i aimatil muslimin. Tak molek dah mi. Tomi tak molek weh. Oh. Fa in fa'ala zalika, maka jika memperbuatlah ia imam, zalika akan dimakan itu zalikal mazkur mimma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ijma'i a'immatil muslimin. Dia buatkan perkara hak yang disebutkan dalam kitab Allah, dalam Quran. Dia buat dengan cara sunnah Nabi, jalan Nabi, dan dia ikut dengan cara ijma' ulama. Depa boleh perbuat akan dimakan itu wah tada, dan dapat pertunjukkanlah ia ini. Ia dapat akan pertunjukkan. Dapat pertunjukkan bihad yiman, dengan tunjuki bagi mereka yang ia imam tu khalifatun anhu, tergantilah imam itu anhu, daripada mereka. Jadi kalau imam tu dia tak tinggal dengan cara Quran, dengan konung Allah, dengan syarak Allah, dengan undang-undang Allah, dengan cara jinyak lakah Rasulullah, dengan cara-cara ulama, maka imam ini ia akan terdapat pertunjukan seumpama bagi mereka yang ia imam tu ganti daripadanya. Misalnya dulu kita tahu khalifah Rasulullah, khalifah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ganti Rasulullah? Ialah Abu Bakar, yang pertama naik, yang pertama lepas pada Rasulullah. Yang kedua, Umar Ibn Khattab. Yang tiga, Uthman. Yang keempatnya, Ali. Kama dia demo ni orang panggil orang yang ikutkan syarak. Orang ikut dengan undang-undang Allah, dengan cara Quran, cara-cara jinyak lakah Nabi, ijma' ulama di zaman itu. Kama dia orang zaman sekarang, kalau ia turutkan hadis, turutkan Quran, jinyak lakah hadis dan cara ijma' ulama, maka orang ni punya dapat hidayah semacam-macam khalifah yang sabit belum daripada dia. Khalifah dulu jalan lah anak, dia jalan lah tu. Maka khalifah dulu jalan macam Quran, maka orang ni pun dapat pertunjukkan semacam khalifah di zaman dulu. Ya tak tekah ni. Supaya ni kita nak misal, lah ni berkat ada tak? Ada. Faham orang lah ni tak berkat sebab orang ni lah ni malah wa ammah. Lah ni berkat tak ada, nak jadi keramat tak boleh. Boleh pun tu juga. Tapi kerana orang lah ni malah wa ammah. Orang lah ni tak rajin wa ammah, tak ada istiqamah pas maya, tak ada istiqamah waktu malam. Sebab tu lah ni keberkatan tak ada. Kamu dia dinafikan keberkatan zaman sekarang, tak ada nafi. Tapi kerana apa keberkatan tak ada? Nak ada kerana pas maya tengah telefon dah. Lepas maya tak ada nak wirid ya Rabbi ana zalamtu astaghfirullahal azim, nak baca Quran pun tak ada. Pas nak berkat kok mana? Pas orang dulu kadang-kadang pas subuh sampai pukul 7.30 wirid. Pas tu malam bangun pukul 4 pukul 3 ke sampai subuh. Padang ada mau berkat pun pagi kita lah ni. Nak duduk lepas wisalah tu boleh 5 minit. Wasa panas punguh api duk nyala dulu. Pas nak berkat, tak berkat. Lepas tu kalau kita nak berkat macam Tok Guru zaman dulu. Macam Tok Dala, macam Tok Mongo, macam Tok Padaru. Nak duduk tas jadah buat ni. Nak duduk tas jadah. Kalau kita duduk tas jadah, insya-Allah kita berkat. Rajin duduk tas jadah deh. Rajin wa'ma. Lepas tas jadah, lepas tas jadah. Maka kita boleh keberkat teh. Supaya juga imam saat ni kalau dia turut jinjak lakah bagi kitabillah la ya'tihil batil, dia turut cara sunnah Rasulullah, dia turut dengan ijma' bagi ulama-ulama yang terdahulu, maka dia pun terdapat hidayah, terdapat petunjuknya semacam khalifah yang sabit belum daripada. Itu mana kata bihad yiman huwa, yang ia imam, khalifatun anhu, yang gantilah imam itu daripadanya. Faruq nak ada Faruq. Wa hadiyi khulafaihi ar-rasyidin, dan pertunjukan bagi segala khulafa. Gapo khulafaihi, yakni penggantinya. Pengganti bagi Rasulullah. Siapa dia khulafair rasyidin? Yakni empat orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ni murad dengan khulafa
Jamak daripada khalifatun, khulafa. Segala khalifahnya khalifah Rasulullah, yakni orang-orang yang ganti daripada Rasulullah. Maka orang ganti Rasulullah ni ar-rasyidin, yang dapat pertunjuki mereka itu dari Allah dan daripada Rasulnya. Tak molek. Lepas tu tengok sini pun nak jadi pemimpin, tengok dengan garisan ni. Pertamanya, ingat molek jadi pemimpin, nak jaga agama. Mula-mula sekali, nak jaga agama. Yang kedua, nak mengawali rakyat. Ni kita di pemimpin pak, mula kecek nayobai kita ni nak jaga agama. Boleh pak gelai duit, agama duk mana tah orang. Ini silap ni. Tuhan kan soal menjadi pemimpin boleh duit buat gapo gatik. Untuk agama gapo gatik buat kan buat untuk peribadi umum samu ya ke lagu mana. Jaga muk saja kan benda tu. Tu tak saja Tuhan akan tanya karaksi Tuhan tak lepas saja tu. Tapi dunia mu nak sedap-sedap gila. Mu nak buat untuk muka, mu sak ni tu nak makan gaji besar ko, mu nak buat umur besar pakai kereta mewah ke ikut mu. Tapi akhirat esok Tuhan akan soal. Mu jadi pemimpin, mu jaga agama setara mana? Mu jaga dak tarikah, mu jaga dak masjid, mu buat imarah dak masjid, mu jaga rakyat tara mana? Rakyat demi mu gi tanya ke dak macam Sayyidina Umar? Cuba tanya. Ni kau belum nak boleh nayuk dah. Aduh, nyok ulai lebuk kan tanah-tanah kot kapung. Mapuh pupuk dapat umur. Bohmola insya-Allah dia mau boleh ni sejikkan sina. Tangga sejikkan jadi tangga mah. Aduh ni. Rakyat-rakyat semua dalam ni tak ada susah. Amo nak wi nasi mau sekolah, nak wi nasi tadika seminggu 2 kali. Nyoroyak belaka, bawa boleh pak tu tak ada nampak-nampak mata. Setahun bawa kelik. Pak Cung bakok. Pak Cung. Setahun Pak Cung. Kerana tak ada nampak naya. Tak ada sibuk lah. Pak Cung situ, Pak Cung sini. Lepas tu, ketika nak pilih tu, tak ada sibuk deh. Mari cari kapung 3-4 kali sehari. Kadang-kadang, orang kapung tu puasa cemuh dah. Cari nama deh. Duk cari suara. Pah mari, mohku mari. Pah mari, mohku mari. Mak upuk dapat mohku tak ada nak menurah. Mampu dengan sebab pok ni mari. Deh. Ni orang panggil gitulah masalahnya. Sebab tu fufuk kita semua tu nak jadi pemimpin sanggup molek. Dan mungkin di pemimpin kan kena soal banyak. Lepas tu semua pehel-pehel belaka dah ke lah ni. Pehel belaka lah ni, pehel belaka dah. Sebab tu duit butir, duit gapo semua tu tak usah duk main lah. Jadi warna kane tak warna kane tak usah. Dosa. Kita tanggung dosa. Kita ambil duit ni, kadang-kadang kita wid demo, so demo beli sorok kan ni. Kadang-kadang duit tu tak apa demo suruh bagi, boleh kocek kita. Satu kumpulan ni hawi duit kita boleh kocek kita. Berapa beratus-ratus ribu duk makan, duit tak molek makan, duit panas duk makan. Sebab tu keluarga kita tak jadi berkat. Tak sah. Kalau nak berkat, titik peluh kita. Jahat kasut tak apa. Tapung kasut tak apa. Gosok kasut tak apa. Tapi ingat titik peluh kita. Jangan duk kata, make duit tak betul, buat masuk dan makan lagi kita, keluarga kita, anak bini kita. Hak tu anak kita tak dengar kata tu, jadi kerah perut. Dengar tak kata, jadi gitu gini. Sebab kita ambil duit tak betul, duit tak comel, duit tak bersih. Sebab tu dia panggil, anak-anak kita jadi kerah perut. Tak ingat apa ni? Bab pemimpin ni, kita ngaji bab pemimpin dah. Pak-pak ni nak jadi pemimpin satu hari, jadi tak ada apa. Tengok, tamu nak jaga agama. Yang dua nak cara rakyat. Dua perkara ni kemah. Agama rakyat. Bila bah jadi ku jadi pemimpin, sejak dulu dia tak ngajar, aku nak ambil orang ngajar mari. Dulu sejak tak ada hidup kira hati, aku nak hidup kira hati. Dulu tadika tak ada, aku nak gangguh tadika. Dulu nasi tadika tak ada, aku nak ada nasi tadika. Tak apa kau ni. InsyaAllah nak jadi pemimpin, jadi pemimpin. Ingat dengan kata N ni. InsyaAllah selamat. Tu dia. Kemudian, wahadi khulafa'ir rasyidin kanat martabatuhu. Yang telah adalah oleh martabatnya, martabat bagi imam ni. Martabat bagi pemimpin ni. Martabat siddiqina. Ialah dikatakan martabat bagi orang-orang yang benar. Sebab itulah orang panggil pemimpin ni sangat-sangat tinggi. Kerana martabat dia, pangkat dia, dikatakan pangkat bagi orang-orang yang benar. Kana martabatuhu.
nescaya adalah martabat baginya, yakni pangkat baginya, pangkat bagi pemimpin, martabat siddiqina. Siddiqina ialah martabat bagi pemimpin-pemimpin itu, ialah pangkat bagi orang yang benar. Makna pemimpin dia boleh duduk dengan martabat orang-orang yang benar. Makna kata di akhirat esok. Ni. Kau jadi pemimpin. Kalau dia atas dunia dia benar, dia cara rakyat sungguh, dia menghidupkan agama sungguh, maka di akhirat esok Tuhan kawi martabat dia ialah martabat orang-orang yang terbenar. Mana kata boleh masuk syurga kalifok ni lah. Wasyuhada'i, dan martabat bagi orang-orang para syuhada, orang-orang mati syahid. Makna kata dia boleh duduk di dalam syurga kali orang-orang mati syahid. Wassalihina, dan pula martabat bagi orang-orang yang soleh. Makna orang-orang soleh sekali dengan dia, ya sekali dengan puak-puak soleh ni. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan eloklah oleh mereka itu siapa dia, yakni as-siddiquna wasyuhada wassalihin. Baiklah mereka itu saat itu. Nah, siapa dia? Orang-orang yang terbenar daripada orang mati syahid, daripada orang-orang yang saleh. Rafiqan, nisbah kawannya, yakni nisbah taulan. Mana kata di akhirat esok orang jadi taulan kita, kawan kita yang paling elok ialah kepada para sadiqin, daripada salihin, daripada asyuhada. Surga demo sekali kita dolek ni, demo dolek ni, maka kita boleh sekali dengan demo boleh jumpa semua akhirat esok. Sebab dia kata wa hasuna ulaika rafiqa, dan eloklah mereka itu nisbah kawan dan taulan deh. Wa kana minal ladzina yazilluhumullah yauma la zilla illa dhilluh. Tengok. Wa kana, dan adalah ia imam ni. Imam jangan molek. Minal ladzina, daripada orang-orang yang negara tu weh. Daripada orang-orang mana? Yadhilluhumullah, yang memberi bayangan akan mereka itu, akan alladzi, Allahu, oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan wibayangi ke dia saat itu. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada jenis bayangi, illa zilluhu, baca molek, malakan bayangannya, bayangan Allah Ta'ala. Tengok imam. Masalah kita dah bercara bab imam, wazifah ataupun khalifah. Wazifah tuhu dan wazifah bagi imam. Tengok. Jadi apabila seorang nak jadi pemimpin, yang pertama sekali ialah dia kena jaga hirasatuddin, jaga agama Allah. Ini orang panggil lak-lak bagi imam. Orang panggil dia lak imam, ialah kena jaga agama. Ingat, puan ni jadi pemimpin, jadi tok ime, ataupun jadi tok nebe, atau jadi tok mene nayuk oboto, kau tak kira lah, nayuk tik sebang. Permula kali kalau kita nak jadi imam, kalau kita nak jaga sini tak boleh, Pak Sohyadi, Tuhan soal banyak. Kalau mu nak jadi pemimpin, mu nak jaga agama tak boleh, mesti jadi pemimpin. Yang kedua, kifayatul ummah, yakni mengawali ummah. Ummah mana tak agak kita bantu, ummah mana sakit kita boleh hantar ubat dah, ummah mana tak ada ummah kita boleh buat ummah wik dia dah. Ni mana kifayatul ummah, memadai akan ummah, mengawalikan ummah, menjaga ummah. Dan pula orang panggil qaiduhu, orang yang tidak betulkan imam, duk kawal imam, penasihat imam, orang yang dah tiga nak tidak betul imam, lagi pula qaid bagi imam, pembantu imam ke Kitabullah, ini orang panggil qaid bagi imam. Orang yang dah tiga apa betul imam masuk dalam garis, masuk dalam di dalam kerak, ialah kitabullah, yakni qanunullah ataupun syar'ullah. Yang kedua, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga, ijma' a'immatil muslimin, ijma' bagi ulama-ulama muslimin. Ini dikatakan pemimpin dan orang yang duk mengawali bagi imam itu. Kamana ini sebagai jadi garisan imam dan jalanan untuk imam berjalan menuju kepada hidayah dan pertunjukan semacam khalifah-khalifah dulu. Makna kata kalau imam tak tinggalkan Quran dan tak tinggalkan al-hadis dan tak tinggalkan orang panggil ijma' ulama, insya-Allah imam ini hadiman, orang panggil harga hidayah dan pertunjukan semakin mereka yang ia imam sana itu khalifatun anhu, dia terganti daripadanya. Sekarang mari kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Takbu itarulah.
thumma syara'a fi ta'rifil ahkami allati zakaraha bi zikril lazimin kullu wahidin minha faqal. Tengok, thumma syara'a, kemudian masuk ia musannif. Syara'a mana masuk, tak kalah. Tengok dari sini buka kitab itu. Thumma syara'a ay ba'da an arafta anna aqsamal ahkami syar'iyyati sab'atun aw khamsatun sani. Thumma ay ba'da an arafta anna taqsimal ahkami syar'iyyati sab'atun aw khamsatun sani tu syara'a masuk ia musannif. Musannif nak masuklah. Nak masuk ke? Fi ta'rifil ahkami, pada nak mentakrif akan segala hukum-hukum syarak saat ni. Nak wi pengenalan masalah hukum ko syarak. Nak wi pengenalan allati zakaraha, yang telah menyebutlah ia musannif akan allati. Musannif pun nak sebut lah. Jadi dulu masalah hukum syarak mana ta ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Jadi kalau kita nak pada betul tu ma'rifatul ahkam, itu orang panggil masalahnya enggak, itu kena pada usul fiqh. Tapi ma'rifatul ahkam dengan ma'rifatul juz'iyyatiha, yakni nak mengetahuikan juzuk-juzuk bagi hukum syarak, itu fiqh. Deh. Kemudian selepas daripada tu musannif pun nak masuk pada mengenalkan segala hukum allati zakaraha, yang telah menyebutlah ia musannif akan dia. Menyebut bi zikril lazimin, dah, dengan sebut yang lazim yang duk tikai turut. Sebut tikai turut lah. Mula tu duk royak kata al-fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Maka selepas daripada sebut ada kata mengenalkan hukum syarak, jalan ni dia tu kena ijtihad, kena ada kesungguhan. Maka lepas tu orang panggil sebut dengan secara lazim, secara tikai turut, cara berekainya kullu wahidin minha, bermula tiap-tiap satu, minha, daripadanya pada al-ahkam. Musannif pun nak sebutlah dengan satu persatu daripada hukum syarak. Yang dikata al-wajib, dikatakan al-mandub, yang dikatakan apa dia, al-mubah, dikatakan al-makruh, semua tu al-mahzur, lagi pula as-sahih wal batil. Maka nak sebut dengan cara lazimnya tiap-tiap satu daripadanya. Tafsir tengok faqal atas pada syarak. Summa syara'a atas faqal, maka berkatalah ia musannif tanah. Perhati molek fal wajibu. Ni takrif wajib ni. Tengok takrif wajib nah pada syarak. Lepas tu gi beza dengan takrif wajib pada akal. Fal wajibu, maka bermula perkara yang wajib. Perkara yang wajib tu pada syarak tu, syar'an pada syarak. Ma yuthabu, ialah barang, ialah perkara yang wajib, semacam semaya, semacam puasa, semacam kita sedekah, semacam kita buat baik tu. Ma yuthabu, ialah barang, ialah perkara yang wajib. Yuthabu, yang diberi pahala akan dia, akan diberi pahala, wikan jari saat itu ala fi'lihi, ai li ajli fi'lihi. Ala tu panggil ala ta'liliyah. Diberi pahlakan seorang hamba yang kerja dia ni, kerja semaya masalah, kerja ibadat masalah, taat kepada Allah Ta'ala masalah, diberi pahala ala fi'lihi, ai ala fi'li, maknanya ai li ajli fi'lihi, kerana memperbuat akan dia kemah. Kerana dia buat benda ni boleh pahala. Buat benda ni Tuhan balas apa ni. Mu buat kerja apa? Mungkin kerja di yang huah. Kerja apa? Mu kerja nanti duduk di kaunter, nanti duduk cara masalah mari nak masuk beli perita ni. Mu nanti buat tengah. Nanti buka oleh komputer harga berapa mu royak pada mau bayar. Maka mu duduk kerja situ, tugas mu tu membuat kerana jaga komputer, orang nak beli tu beli ni. Maka mu tu diberikan gajaran, berikan balasan gaji padamu. Maka ni kita saat ni apabila kita buat satu perkara ni, Tuhan wi balasan kita kita semaya, Tuhan balasan yakni Tuhan wi pahala. Berapa? Pahala 27 semaya dengan semaya fardu semaya fardu zuhur tadi dengan secara Jumaat. Nabi kata salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Siapa yang semaya Jumaat terlebih baik pada semaya sore.
maka lebih baik daripada sembahyang seorang dengan 27 darjat. Tu habis pahala. Kalau kita buat wa yu'aqabu ala tarkih, dan disiksa akan dia, akan seorang, disiksa diberi pahala seorang kerana dia kerja perkara yang wajib itu. Wa yu'aqabu, tengok weh, dan disiksa akan dia, akan seorang ala tarkihi, aili ajli tarkih, kerana dia tinggal akan dia kemah. Orang wasmaya, kalau dia semaya seorang, dia boleh sah pahala ya. Kalau khusyuk tawaduk. Salita semaya seorang, tak ada semaya Jumaat. Sali fardhu zuhri arba'a raka'atin lillah Allahu akbar. Tu hawi kaneng sah ya. Tu hawi kaneng sah ya. Tapi kalau kita semaya zuhur tanggi, kita semaya cara Jumaat, Allah Ta'ala wi kaneng kita supaya kita masuk bilik peksa, bilik sab. Nah, kalau kita buat merkah saat ni tulis jadi molek jawab pair dengan ustaz wi kruwi, maka kita jawab molek, maka kaneng ya banyak. Maka orang semaya Jumaat kaneng ya 27. Hak penuh 27. Maka kosab tu satu hak, satu ka 100 kaneng. Maka dia boleh jawab setengah-setengah, boleh 75. Lepas pandah. Maka orang yang semaya Allah Ta'ala wik dia 27 kali yang semaya sepenuh dengan Jumaat. Kalau dia semaya sore tu hawi so yang dia pahala. Kalau dia khusyuk tawaduk, kalau dia tak khusyuk tawaduk, tu tak wi langsung. Kau dah tahu lepas daripada tutup teh, lepas daripada masalah taklif Allah Ta'ala terhadapnya. Tapi pahala boleh? Pahala tak boleh. Orang panggil lepas tutup teh ya. Supaya terima tu, nah. Misalnya dia masuk kerja. Hari ni masuk kerja, kita tahu kerja pamnyok pototo. Masuk kerja, tugas dia nak tibuh minyak. Nak tibuh minyak. Tu tugas saya. Lepas tu hari tu, nyo tambah silat kok mana, tubik gaji tak ada tubik sekut kara, tak ada tubik sekut bok. Lebule tu tak ada tubik sekut bok sebab silat kita tambah duit demo puluh-puluh ribu nah. Giwi duit demo dia jual. Tahu kecil gimana duit tu? Duit we ke demo. Maka bulan tu ya kerja terlepas dak tutup teh. Lepas tapi pahala tak ada sebab duit tu we ke demo be. Supaya buat duk kerja family. Sebab dia kena bila so tu. Sebab dia bila kalau make duit saat ni tu tak cukup, make demo tak cukup, bayar tak cukup, dia kena tambah duit gaji dia. Kerja dia lepas dak tutup teh atau ke tutup dia. Lepas supaya kita tu tutup kita smile lepas dah. Lepas tapi pahala boleh tak leh. Hak tu tak kerja kita. Kalau kita kerja sore boleh sah kalau khusyuk. Kalau kita kerja ramai boleh 27 kalau khusyuk dan tawaduk. Tapi kalau kita tinggal tak semaya, seksa ke mana? Fok hak tak semaya tu heboh mana weh? Yakni tu heboh di dalam dengan kau weh. Tu balas saya tu dengan kau weh. Parik bangun di parik. Napa ngatuk dah? Boh di dalam dengan kau weh. Nak kau weh tahu tak? Duk patak dengan kau jahannam. Weh ialah satu neraka yang ada di bawah neraka Jahannam. Dia duk patak neraka atas, dia lapis atas. Lepas tu bawah dia tu ada satu neraka pula nama Wei. Lepas tu Wei ni untuk buat semaya tak khusyuk, semaya lalai rata, semaya dengan tak ada buat, tu heboh sih. Tu azab ya. Tengok lagi. Ni nak fikir hak tu tak payah nak. Kalau buat boleh pahala tu orang panggil wajib syarat. Buat boleh pahala. Tinggal kena seksa. Buat tu hawi kanang, wi pala, wi balase. Kalau dia tinggal tu hagi boh dia di dalam dengan kau we. Pok tak semaya duk dalam kau we. Kau we ni duk lek patak sebelah patak bagi dengan kau Jahannam, duk bawah tu. Sumak situ, sumak doh panas we. Doh sakit we. Gana mu tak semaya nah. Aku tak semaya duk atas dunia ni. Padang dengan muka mu malaikat kata. Pas bila mu nak tubik? Tak boleh tubik lagi. Dosa tak habis gini. Tinggal maya semua. Tinggal satu waktu. Allah Ta'ala buh dalam dengan kowe. Yakni 80 tahun. Satu hukum di akhirat. Berapa satu hukum? 80 tahun di akhirat. Maka satu hari akhirat. Sama di atas dunia 1000 tahun. Sehari akhirat. 1000 tahun dunia. 2 hari akhirat. 2000 tahun dunia. 3 hari akhirat. 3000 tahun dunia. Banyak. Kita hidup ni tak sampai 1000 tahun ni. Tapi Fok tinggal semaya sekali. Tu heboh dalam dengan kau 80 tahun weh. Apa? Teruk dah weh. Tengok. Lepas tu nak sini. Ni payah sikit ni. Fal wajibu. Ni payah sikit. Maka bermula perkara yang wajib. Kan Hakim? Ngatuk Gatal ke? Gatal ke? Fal wajibu. Maka bermula perkara yang wajib itu. Min haitsu wasfihi,
daripada sekira sifatnya sifat bagi al-wajib, daripada kira sifat dia. Mana sifat yang wajib? Wajib ini kena kepada diri benda. Maka diri benda yang wajib dia bersifat min haitsu wasfihi, daripada sekira bersifatnya sifat al-wajib, bil wujubi, dengan cara yang wajib, dengan pasti. Dah. Supaya kita katalah Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, qaim tu orang panggil ada zatun muttasifatun bil qiyam. Makna di situ qaim tu ada satu orang yang duk bersifat dengan berdiri. Faham? Hak ni orang panggil apa? Yang duk bersifat dengan wujud, dengan pasti. Mana kara ada sifat dengan wujud? Semaya, maka dia bersifat dengan kata pasti. Puasa, dia bersifat dengan kata pasti. Maka diri semaya orang panggil wajib. Tepat muta'alak bagi hukum syarak yang bersifat ia dengan pasti wasmara, pasti semaya, makalah sampai pasti puasa, maka masalah pasti kena keluar zakat. Pasti tu orang panggil hukum syarak. Maka muta'alak tepat gantung ke syarak ialah kena pada diri al-wajib. Apa al-wajib? Semaya, wajib tak? Semaya tu disifatikan dia dengan wujub. Kemudian puasa, orang panggil wajibun, give sifat ia dengan kata wujud, pasti puasa. Faham tak nah? Min haitsu wasfihi bil wujub. Huwa iya gapo dia? Al wajib ni. Ma yusabu, barang yang diberi pahala akan dia, akan wajib, akan ala fi'lihi, kerana diperbuat akan dia, akan wa yu'aqabu ala tarkih, dan disiksa akan dia kerana meninggalkan dia. Lagi. Lepas tu kita surah lagi. Fasawabu alal fi'li wal iqabu alal tarkih, maka diberi pahala oleh Allah kerana mengerja seorang hamba akan perkara wajib yang disifat dengan wujub, wal iqabu ala tarkih, dan siksa itu kerana meninggal. Kemudian pahala kerana mengerja, siksa kerana meninggal. Amrun ialah satu pekerjaan dan satu perkara lazimun, yang lazim ia perkara ni lazim kerana lil wajibi, bagi perkara wajib. Makna tak beri pahala kerana mengerja dan pula siksa kerana meninggal. Ini satu perkara yang duk tikai turu ia, yang duk lazim ia, yang duk berekal bagi kata al-wajib. Tapi al-wajib min haitsu wasfihi, daripada sekira-kira sifat bagi al-wajib. Wajib tu bersifat dengan al-wujud. Tengok lagi. Walaisa, dan tiada ia al-wujub ni. Huwa ia al-wujub haqiqatul wajib. Dia tu bukan hakikat bagi kata wajib. Fa inna salah, lagi. Maka sesungguh semayang itu masalan, ai umassilu laka masalan, aku buat misal bagi engkau dana. Amrun, semayang ni satu perkara, satu tugas, satu kerja. Makulun, boleh dipikir dengan akal semayang. Allahu akbar. Ayat kebir weh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira. Makna kata perkara kita boleh fikir dengan akal. Demo duduk kiye weh, kiye ya baca doa iftitah weh, kiye ya baca Fatihah weh. Patu perkara yang diberakal tu boleh fikir dengan akal. Mutasawwarun, digamar-gamari, disila-silari. Boleh sila, boleh tergambar fi nafsihi, pada dirinya, diri amri. Boleh kita tergambar. Ismail ni Allahu akbar perkata Allahu akbar perkata Allahu akbar kabira walhamdulillah perkata lepas tu mana perbuatan? Rokok, tidak, kama dia sujud. Boleh kita fikir, boleh kita tergambar pada diri perkara saat ni. Wa huwa, dan ia gapo dia amrun saat ni tu ghairu husulis thawab, dia tu bukan nak menghasilkan pahala bi fi'liha, dengan diperbuat akan dia, akan as-salah wal iqabi, dan hasilkan akan masalah pahala. Hasilkan pahala dengan sebab perbuat semaya, dan siksakan seorang dengan tinggalkan akan dekat semaya. Tengok,
Jadi kita kata masalahnya al-wajib daripada sekira yang bersifat dengan wujud. Mana wajib? Semaya. Semaya dikatakan sebab tu nak kata ma'rifatul ahkam, tak boleh. Ahkam tu kena pada usul fiqh. Hak naknya juz'iyatiha. Juzuk-juzuk bagi hukum syarak. Mana? Ialah semaya tu satu juzuk daripada hukum syarak. Satu juzuk daripada hukum syarak. Satu juzuk daripada ilmu ilmu fiqh. Kemudian fiqh saat ni tu bukan al-ahkam. Ialah juzuk bagi hukum-hukum itulah dikatakan fiqh. Kemudian sini dia kata al-wajib bagi diberi pahala kerana kita kerja dan disiksa kerana kita meninggal. Dah. Lepas tu dia kata kan, tengok. Kita kata wajib. Tengok. Ni payah sikit ni. Kerana bahasa semaya tu dia kata apa? Semaya. Nah. Kerana semaya tu dia panggil suatu perkara yang digerti pada dirinya. Tengok. Dia mau tengok masalah al-wajib pada syarak. Tengok. Gapo dia nya? Nah, wajib pada syarak. Tengok. Berarti sini dah kita katanya masalah al-wajibu syar'an, yakni wajib pada syarak. Berarti gapo wajib pada syarak? Poin kita nak sini. Wajib pada syarak ma yusabu ala fi'lihi li ajli fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih, dan disiksa akan dia apabila kita meninggal. Kerana meninggal dia Allah Taala siksa. Kita tinggal semaya tu siksa. Kita tinggal puasa tu siksa. Tapi kalau kita buat dua kita semaya, kita menghijau semaya, kita buat semaya, Allah Subhanahu wa taala wi pahala, wi ganjaran, wi kanan kita. Wi balas kita. Dunia kita murah rezeki, dunia kita mudah kerja, dunia dapat rezeki tak payah, akhirat esok kita lakah titi sirah, seperti kilapnya. Tu balasan. Dia beri pahala kerana menghijau dan disiksa kerana meninggal. Kama dia nya al-wajibu min haisu wasfihi bil wujub. Di dalam al-wajib ni dia ada sifat dia al-wujub, supaya kita misal. Zaidun, tengok molek. Qaimun. Zaidun qaimun. Makna dalam qaim ni ada apa weh? Dalam qaim ini ada sifatnya ke? Ada sifatnya al-qiyam. Yang mari kan sendiri. Sebab tak Zaidun qaimun, bermula Zaid yang berdiri. Makna kata dalam qaim, ia adanya sifatnya al-qiyam. Ada sifat berdiri. Dan apabila sebut kata al-wajib, maka di dalam diri itu ada wujub. Ada pasti. Adanya pasti dan lazim. Lazim kan sendiri. Apabila sebut kata wajibun, maka perkara yang duk tikir turut, perkara duk melazimi dalam al-wajib ialah al-wujub, pasti. Sebut kata semaya 5 waktu, gapo dia perkara duk tikir turut? Wujub, pasti kena semaya. Sebab apa pasti kena semaya? Sebab dia dikatakan hukum syarak, pasti tutup tak kita kena semaya. Supaya kita sebut Zaidun daribun. Tengok. Zaidun daribun. Maka di dalam darib ni ada ad-darbu, ada pukulan. Sebut kata al-wajib ini dia muta'allaq bagi hukum syarak. Yang duk berpekailah ia bersifat nyonya al-wajib dengan kata wujub. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Fasawabu ala al-fi'li wal iqabu ala tarki amrun lazimun. Satu perkara yang duk tiket turut ya lil wajib. Sebut kata semaya wajib wajibun. Sebut kata puasa wajib wajibun. Apa wajibun? Yakni perkara yang melazimi kata dia tu pasti. Makna kata kalau buat dia dapat pahala, kalau kita tinggal dia tu tak dapat pahala, makna tu disiksa, diberhak kata kena siksa. Kemudiannya walaisa huwa, dan tiada ia wujud ni hakikatul wajib, bukan hakikat wajib. Tengok. Diri wujud dengan diri wajib bukan benar tu lah. Faham molek? Diri qaim dengan kiki-kiyam benar lain. Diri qaim kena di atas diri seorang Zaid yang bersifat dengan berdiri. Maka diri al-qiyam makna sifat yang ada di seorang yang berdiri tu. Faham tak? Faham? Supaya ni. Sebut kata wujub, yakni ialah masdar berlain daripada wajib.
Kerana ia masdar lagi pula perkara yang bahasa kita reti juga. Bukan ada, bahkan wujud kena kita lah, kena kepada hukum syarak. Sebut kata pasti, maka pesing kita reti daripada wajibun. Sebut kata wajibun, di dalam dia ada kepastian. Pasti apa? Pasti kena semaya. Maka orang panggil puasa pala. Dan masalah ikat pala, tamak pala, kena seksa, duk terikat dengan kata, ialah al-wujub tu. Sebab kata hukum syarak, maka ditamatkan akan dia, apa dia? Ialah pala dan pula seksa itu, perkara yang duk melazimi bagi kata al-wajib. Tuhan pewajib akan dia. Maka sebut kata wajib dengan wujub benda lalat. Wujub ni perkara yang pesing kita reti. Reti kena semaya. Pasti kena semaya. Maka diri semaya ni kena di atas diri seorang. Maka tangan dia kebih, makna gerak ke dia, perbuatan dia. Maka tunjuk sini kena tangan seorang. Tunjuk sini tangan seorang. Maka lagu ni dia panggil kalau kuat kebih. Maka buat lagu ni pasti, wajib. Wajib kena kepada sifat seorang yang semaya. Maka semaya seorang tu dikatakan wajibun. Maka kepastian kena buat. Apabila kena buat, makna kata disakutkan, diberi pahala kerana mengejar dan disiksa akan dia kerana meninggal. Faham? Wajib perkara yang ada ialah kena pada diri semaya yang bersakut dengan kelakuan tubuh badan seorang. Maka diri wujud, benda ni tak ada. Kena ni pesen kita reti. Apabila seorang semaya, maka di situ adalah pasti kena semaya. Apabila pasti kena semaya, di situ satu perkara yang melazim wifala, lagi pula diseksa, dok bergantung dengan al-wajib. Maka yang pasti, hak dok bersifat lah ia dengan kepastian, maka itulah dikata diberi pahala dan dipelak diseksa. Apabila ia buat, diberikan pahala, berikan kaneng, berikan alamat, berikan gajaran. Apabila ia tinggal, diseksa. Faham tak? Supaya kita kata, darib seorang memukul. Pai, ni seorang ni. Darib ni. Ni. Pai, ni. Kayu ni. Pula orang panggil ni. Ni kita tahu rotel dan tangan kita ni. Ni orang panggil yang memukul. Maka mana diri pukul? Diri tak faham. Kayu ni, pah. Pah. Ni orang panggil darbu. Maka mana diri wajib? Diri wajib seorang dok takbir. Allahu Akbar. Maka dalam tu selalu kita faham bersifat dengan pasti kena semaya. Wujud ada selalu di situ. Apabila kata al-wajib, di situ adalah al-wujub. Sebut kata qaim, adalah situ al-qiyam. Sebut kata ad-darib, adalah situ ad-darbu. Sebut kata zahibun, adalah az-zahab di situ. Maka diri zahab dengan diri zahib berlainan. Diri darib dengan diri darbu berlainan. Diri wajib dengan diri al-wujub berlainan. Diri wajib ialah kena kepada diri semaya. Seorang itu semaya, maka gib sakut pautlah ia bersifat ia dengan kata pasti kena semaya. Maka diri lazim seorang yang semaya itu bagi al-wajib, situlah diberi pahala, beri dosa. Tapi semata-mata diri semaya bukan kata boleh pahala. Pas supaya kita kata supaya kita kata orang kafir ya semaya. Orang kata tak orang murtad ya semaya. Maka bagi dia dapat pahala tak? Jawab bagi dia tak dapat balasan. Semata kalau kuat semaya kita tengok aidang mai pakai spion supaya kita masuk semaya macam kita. Maka dia dapat pahala tak? Jawab kata tak dapat pahala. Sebab dia tak ditutup dengan semaya, sebab dia bukan ahlul linniyah. Bagi dia bukan wajib. Tak wajib dia semaya. Sebab apa? Sebab dia tak masuk Islam. Kalau dia niat 100 kali, dia tak sah. Kalau dia nak wajib bagi kata dia semaya, makna dia tu kena ahli niat. Dia kena ahli niat baru dia semaya. Faham? Wujud dengan wajib. Faham mulai satu lagi. Kita mulai kali lagi. Wajib, yakni kena kepada diri semaya, diri puasa. Lepas tu seorang yang mengijarkan semaya tu, semaya tu dikata wajib. Wajib yang duk bersifatlah ia dengan kata. Di situ timbul dengan serta-merta, dengan segala pihak. Wujud adalah dalam tu. Duk melazimi bagi al-wajib. Makna diri wajib dengan diri wujud, ini benda lain-lain. Al-wajib isim fa'il wasah dan al-wujud itu dikatakan masdar. Wih faham tak dah? Diri qaim isim fa'il, maka diri al-qiyam tu masdar. Al-qaim seorang yang berdiri, maka al-qiyam diri mana? Diri berdiri. Diri berdiri. Masa mana diri? Ni kita dak nyata. Faham? Diri berdiri ni. Faham diri berdiri. Mula dak nyata kata berdiri.
Maka al-qiyam tu diri pahal daripada seorang duk menyatak bakit bangun, hak ni dia panggil berdiri, panggil al-qiyam. Mana qaim? Kena ada seorang kita ni. We faham molek, terpayah sikit tu. Sekadar tu dulu, fa-ta'riful mazkur laisa ta'rifan li haqiqatil wajib. Sekat tu dulu.